Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita edisi Isnin 22 Ogos 2022. Saya Farhatul Asyati Osman. Dan juga saya Ivan Tos. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Berikut paparan utama malam ini. Dasar sumber manusia dan modal insan diteliti semula, tarik bakat berkemahiran ke pasaran kerja tempatan. Harga purata ayam, telur semakin stabil di seluruh negara. Kerajaan komited untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi. Ia berpaksikan penerima gunaan teknologi baru serta penciptaan dan pembangunan teknologi tempatan. Ya, dalam masa sama membangunkan bakat masa hadapan bagi pertumbuhan yang inklusif dan mampan. Menerusi satu kenyataan, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan kerajaan bersetuju dengan cadangan Mosti supaya langkah intervensi diambil bagi meningkatkan kedudukan Malaysia antara 20 teratas dunia dalam Indeks Inovasi Global. Ia selari dengan sasaran kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-12. Selain itu, satu langkah strategik inovasi akan diwujudkan bagi meningkatkan pengkomersialan teknologi dan inovasi negara. Mesyuarat turut mengambil maklum akan cabaran dan situasi semasa mengenai bakat sedia ada berdasarkan keperluan industri. Ia termasuk cabaran dalam mencipta peluang pekerjaan berkemahiran tinggi, mengekalkan dan menarik bakat berkemahiran serta saingan daripada negara maju. Selain itu, dasar yang melibatkan sumber manusia dan modal insan akan diteliti semula secara menyeluruh bagi menangani cabaran pasaran buruh. Harga purata ayam dan telur semakin stabil di seluruh negara. Pada sidang media di Putrajaya, Pengerusi Gantian Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata, purata harga ayam ketika ini adalah RM8.57 sekilogram, jauh lebih rendah daripada harga siling. Pertama, berkaitan dengan ayam, kita dimaklumkan bahawa keadaan stabil. Harga purata ayam seluruh negara ialah RM8.57, iaitu jauh lebih rendah daripada harga bumbung yang telah ditetapkan oleh kerajaan, dan yang paling rendah ialah di Kelantan RM8.04 satu kilogram. Itu berkaitan dengan ayam bersih standard, bekalan tidak ada masalah. Itu jelah umumnya. Telur pun tidak ada masalah. Harga telur adalah selari dengan harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Itu bagi grade A umpamanya RM4.50, iaitu 45 sen satu biji. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna diminta membentangkan kajian yang menyeluruh berkaitan hala tuju bekalan makanan negara. Ya, ia meliputi kajian berkaitan strategi pertanian pintar, kegunaan tanah bagi tanaman padi, bekalan daging dan harga ikan kembung yang semakin meningkat. Kita telah dimaklumkan tentang beberapa cabaran, termasuklah bekalan ikan kembung umpamanya. Pengeluaran tempatan cuma 40%, 60% diimport daripada luar negara. Ada hal-hal berkaitan dengan keuntungan ataupun margin yang diperoleh oleh orang tengah, ya. Dan juga kita mendengar pembentangan terperinci berkaitan dengan bekalan daging untuk negara kita. Jelasnya, jawatankuasa itu telah meneliti laporan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC berkaitan kajian terhadap 5 barang makanan, iaitu ikan kembung, kubis, sawi, susu rumusan bayi dan daging.
Mengenai jualan murah keluarga Malaysia, Datuk Seri Mustafa berkata 120 Dewan Undangan Negeri terlibat setakat ini. Ia membabitkan peruntukan 80 juta ringgit. Dan hari Minggu ini lagi banyak akan diselesaikan. Kita jangka dalam 2-3 minggu akan selesailah diadakan jualan murah keluarga Malaysia di semua DUN. Jualan ini kebanyakannya 2 minggu sebulan. Ada beberapa tempat diadakan seminggu sekali. Peruntukan kira-kira RM6,250 untuk membolehkan rakyat mendapat diskaun umumnya sekitar 20%. 200 juta ringgit diperuntukkan bagi membina 167 pusat ekonomi digital keluarga Malaysia atau PADI tambahan di seluruh negara. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata kerajaan terus komited untuk memastikan PADI dapat memberi manfaat sebaik mungkin kepada rakyat. Ditambah bilangan PADI dan ini tender sedang diproses untuk membina 167 lagi PADI di seluruh negara, menjadikan 1,080 semua sekali dengan perbelanjaan 200 juta. Dengan itu kita harap ia akan menjadi satu jaringan PADI nasional yang mempunyai peranan baru yang akan merancakkan, saya sebut tadi, dua aspek, iaitu aspek peningkatan keupayaan kepenggunaan ataupun aplikasi kepada teknologi digital dan juga keberadaan perkhidmatan jalur lebar di satu-satu kawasan, dan juga melatih orang kita menjadi pengeluar kepada konten, bukan hanya pengguna kepada konten. Beliau bercakap kepada pemberita selepas Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Pengerusi Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia dan Taklimat Telekomunikasi bersama pengguna Negeri Perlis. Kementerian Pendidikan melancarkan Digital Educational Initiative Malaysia D5 Agenda Digital Kita yang berwajah baharu bagi meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran PDP. Versi baharu D5 menggabungkan 3 aspek penting iaitu pembelajaran yang diperibadikan, pengalaman pengguna dan analisis data. Kesemua aspek ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin yang berupaya memberi pengalaman pembelajaran menyeronokkan serta bermakna kepada murid. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, beberapa penambahbaikan dilakukan bagi membolehkan pembelajaran secara personalisasi digunakan murid dan guru. Perbaikan yang kita telah laksanakan kepada D5 ini, di mana jika kita lihat D5 ini merupakan satu-satunya platform yang mana kita gabungkan ketiga-tiga rakan strategi utama melibatkan Google, Microsoft dan Apple di bawah satu platform. Daripada bulan Jun 2020, kita tambah baik D5 dengan pelbagai features yang baharu yang mana kita ingin pastikan supaya ianya lebih user friendly dan ianya memberi impak yang lebih besar kepada pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks guru-guru, banyak bahan-bahan yang disediakan di atas D5, platform D5 ini. Dalam version baru ini juga banyak perkara-perkara latihan-latihan, khususnya macam kita lihat tadi yang diperkenalkan oleh UNICEF menjadi sebahagian daripada D5. Datuk Dr. Razi menyatakannya selepas pelancaran D5 di Putrajaya. Beliau berharap melalui D5, lebih ramai murid berkemahiran digital yang berdaya saing dapat dilahirkan di samping meningkatkan kualiti pendidikan negara. Sementara itu, Kementerian Pendidikan menerima 19 aduan berkaitan buli sejak portal aduan buli dilancarkan Khamis lepas. 16 daripadanya diterima menerusi sistem pengurusan aduan awam. Jadi setiap aduan itu kita lihat dahulu, kita teliti, kita dapatkan maklumat lanjut untuk memastikan apakah yang sebenarnya berlaku. Itu pertama, SISPA. Melalui email setakat ini kita masih belum menerima sebarang aduan ataupun sebarang maklum balas melalui email.
melalui telefon, di mana telefon fixed line, kita menerima 5 panggilan. Namun panggilan ini adalah berkaitan dengan pertanyaan, bukannya aduan. Untuk nombor mobile phone, mobile phone ada 2 panggilan pertanyaan juga, dan untuk WhatsApp ada 10 pertanyaan dan 3 aduan. Apa yang paling penting, tak kira lah sekolah itu sekolah di bandar atau sekolah itu sekolah di luar bandar, apabila kita mendapat aduan berkaitan dengan kes buli, kita akan membuat penelitian yang mendalam dan mengambil tindakan sewajarnya. Penerapan semangat patriotik terutama dalam kalangan generasi muda merupakan antara asas keutuhan sesebuah negara yang merdeka. Ya, namun perubahan dunia masa kini dilihat seakan-akan menghakis nilai tersebut. Ikuti perkongsian wartawan Muhammad Ashraf Ishak untuk melihat sejauh mana golongan muda menjiwai semangat patriotik. Laungan kita, Malaysiaku, tanah airku, negaraku, Malaysiaku. Kalau kita melihat sekarang ni semangat patriotik di kalangan generasi muda sekarang ni agak menurun kerana mereka terjebak dengan gejala media sosial seperti TikTok, Instagram, dan saya rasa semangat patriotik ni perlu dinaikkan semula. Penting dalam kalangan generasi muda supaya semangat ini terus diterapkan dan tidak hilang di telan zaman. Semangat patriotik juga penting untuk negara supaya negara kekal berdaulat. Semangat patriotik sangat penting untuk kita untuk menghormatilah perjuangan-perjuangan tokoh dahulu, sebab kita hanya hidup di sini terus dah tak ada menjajah dah. Semangat patriotik penting supaya kita dapat kekalkan kemerdekaan negara kita daripada dijajah semula daripada kuasa asing. Itu dia tadi antara pandangan generasi muda tentang peri pentingnya semangat patriotik. Namun, setakat manakah semangat ini benar-benar terpasak dalam diri mereka? Adakah ia semakin kuat dan utuh atau sudah semakin luntur meniti arus pemodenan penuh pancaroba masa kini? Menurut fellow penyelidik Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya, Profesor Dr. Awang Azman Awampawi, semangat patriotik yang tinggi masih wujud dalam diri generasi muda masa kini, namun ia kurang ditonjolkan dalam pelakuan seharian. Mereka lebih kerap dikaitkan dengan kecenderungan teknologi dan budaya luar yang dikatakan sebati dengan jiwa anak muda berbanding menunjukkan semangat patriotik. Main game, sibuk dengan cerita Korea, dengan media sosial seperti Instagram, YouTube, kegemaran anime. Jadi oleh kerana kecenderungan itu lebih banyak ditonjolkan, maka itulah yang membentuk persepsi, labeling dan juga stereotype. Bagi generasi muda ini, mereka selalu berhujah bila kita tanya. Dia kata tak semestinya kalau kita tidak kibar jalur gemilang itu, kita tak ada semangat patriotik. Peredaran zaman juga mempengaruhi generasi muda dalam mentafsirkan kemerdekaan dan semangat patriotik. Justru, pendekatan yang lebih segar dan bersesuaian perlu dilaksanakan selari dengan citarasa mereka. Anak muda lebih suka dengan teknologi. Itu sebab contoh yang terbaik ialah menerapkan semangat patriotik ini dalam konteks animasi seperti Upin dan Ipin yang sangat memberi kesan kepada jiwa anak-anak, dan bila mereka membesar, mereka terkesan dengan animasi tersebut. Jadi ini selalu contoh bagaimana mempengaruhi tradisi, memperbagaikan kaedah untuk semangat patriotik. Bukan saja dari filem biasa, bukan saja daripada ucapan biasa. Sudah berubah medium sebenarnya. Jadi ini satu perkara yang boleh tambah baik. Walaupun medium yang digunakan berbeza, namun matlamat asasnya tetap sama. Semua pihak terutama ibu bapa dan guru perlu terus memainkan peranan masing-masing untuk melahirkan generasi masa hadapan negara yang lebih patriotik dan mempunyai jati diri. Laporan Muhammad Ashraf Ishak untuk RTM. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-65. Marilah sama-sama kita sayangi negara kita, sayangi diri kita, kekal sihat dan jauhi diri kita daripada merokok.
Dengan pelancaran logo dan tema, minda, fokus dan tumpuan rakyat keseluruhannya akan sama-sama memberikan perhatian, komitmen dan penyertaan untuk kita menyambut hari yang bersejarah ini sebagai satu keluarga besar Malaysia, keluarga Malaysia yang benar-benar teguh bersama. Satu kaedah yang diperbaharui yang akan melibatkan kerjasama penuh beberapa premis supermarket dan kedai-kedai yang terpilih dan bukan hanya terhad kepada beberapa barangan-barangan tertentu yang akan dijual dengan harga lebih murah, tetapi dengan kerjasama tuan punya supermarket dan sebagainya untuk mereka menyenaraikan mungkin ada barang-barang lain yang boleh dijual dengan harga yang lebih murah, maka sale corner ataupun sudut-sudut jualan murah keluarga Malaysia akan diwujudkan di seluruh negara, di semua kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri, kawasan parlimen dan sebagainya secara besar-besaran. Nilai ekspor industri perkayuan disasar cecah 30 bilion ringgit menjelang hujung tahun ini dengan termeterainya 7 memorandum persefahaman antara CTSC Worldwide yang berhad CWSB bersama 7 pemegang taruh berkaitan. Menurut Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin, MOU ini akan memperkasa penyataan Bumiputera melalui pembangunan syarikat kayu kayan Malaysia yang lebih berdaya saing di peringkat antarabangsa. Usahawan Bumiputera akan diberi galakan melalui penyertaan promosi dan pameran, peningkatan kemahiran vendor melalui latihan dan pembangunan sokongan ekosistem industri perabot. Kita menjalankan program-program itu ad hoc. Kita kasih satu mesin sini, satu mesin sana, tapi resultnya kita tidak dapat lihat dalam secara berkelompok. So, jadi ini yang kita nak cuba uruskan agarnya lebih structured dan lebih diurus dengan baik dan dimonitor juga dengan baik, insya-Allah. Melalui MOU ini, pemain industri akan dilatih menghasilkan produk menepati permintaan dan dapat bersaing dengan syarikat lebih kompetitif. Sehingga Jun lalu, nilai ekspor produk kayu kayan menyumbang 13.19 bilion ringgit, iaitu peningkatan 13.79% berbanding tempoh sama tahun lepas. Jawatankuasa Dasar Monetary MPC Bank Negara Malaysia BNM bertanggungjawab menggubal dan mengendali operasi dasar monetari di bawah Harta Bank Negara Malaysia 2009. Ini termasuk memutuskan kadar dasar semalaman atau OPR yang berfungsi sebagai isyarat tunggal pendirian dasar monetari BNM. Persoalannya, apakah OPR dan siapakah berperanan dalam menentukan OPR? Wartawan Vimala Kasturi Verasami ada butirannya. OPR adalah kadar faedah yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Dasar Monetari MPC BNM. Hali-hali MPC dianggotai Governor, timbalan-timbalan Governor dan hali lain tidak melebihi 7 orang, termasuk hali dari luar bank yang dilantik Menteri Kewangan atas saranan Jawatankuasa Tadbir Urus Lembaga Bank. MPC bermesyuarat sekurang-kurangnya 6 kali setahun untuk membuat pelarasan kadar OPR. Selepas setiap mesyuarat diadakan, penyataan dasar monetari disiarkan kepada orang ramai untuk memberikan penjelasan mengenai keputusan yang dibuat. Perubahan kepada OPR akan mempengaruhi kadar pemberian pinjaman dan kadar simpanan.
Semakin tinggi OPR, semakin tinggi kos untuk meminjam. Begitu juga sebaliknya. Namun, apabila OPR meningkat, kadar simpanan juga akan meningkat dan memberikan manfaat kepada penyimpan. Ini membantu isi rumah menambah semula simpanan mereka. Pelarasan kadar OPR dilaksanakan secara beransur-ansur bagi mengekalkan kestabilan harga dan menyokong kegiatan ekonomi negara. Vimala Kasturi Virasami, RTM. Bantuan pinjaman berjumlah 11.78 juta ringgit telah diluluskan kepada perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas banjir di Parlimen Hulu Langat. Menerusi program dana kecemasan PKS SMEEF 2.0, pembiayaan tersebut bertujuan bantu usahawan PKS yang terlibat bangkit semula memulakan perniagaan mereka. Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Rizal Naini berkata sehingga 18 Ogos pihaknya telah menerima lebih 1,200 permohonan SMEEF dari seluruh negara berjumlah 113 juta ringgit, iaitu melebihi peruntukan 100 juta ringgit yang disediakan. Uh, 1,212 ya, permohonan seluruh negara yang kita terima, iaitu permohonan yang berjumlah sebanyak 113 juta ringgit. 165 permohonan datangnya daripada Hulu Langat. Dan daripada 165, 126 telah diluluskan. Jadi 126 tu jumlahnya adalah sebanyak 11.78 juta ringgit telah diluluskan kepada PKS di Hulu Langat. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan SMEEF 2.0 bagi Parlimen Hulu Langat. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2022 kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya keluarga Ampang. #Keluarga Malaysia. Setelah 30 tahun beroperasi di bangunan sewaan dengan kelengkapan dan ruangan yang terhad, tahun 2021 membuka sejarah tersendiri apabila kaki tangan RTM Perlis mula bekerja daripada kompleks penyiaran Perlis yang baharu. Dan esok perasmiannya dijadual disempurnakan Raja Perlis, Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalulail. Laporan Wan Nur Azli Wancik. Beroperasi pada 1 Jun 1991 dengan nama Radio 3 Kanga yang bersiaran di tingkat 6 bangunan KWSP Kanga menerusi frekuensi 102.9 MHz. Ketika itu, warga kerja yang terbahagi pada 4 bahagian iaitu rancangan, kejuruteraan, berita dan pentadbiran terpaksa berkongsi 2 ruangan. Namun, demi keselesaan juga seiring perkembangan teknologi penyiaran, Kompleks Penyiaran Perlis mula dibina pada 5 Januari 2018 dan siap sepenuhnya penghujung 2019. Berkeluasan 23,400 kaki persegi, bangunan bernilai 23 juta ringgit ini dilengkapi prasarana lengkap dan berteknologi tinggi. Ia termasuklah 1 konti siaran dan konti sokongan, 2 buah studio suntingan audio untuk siaran radio dan sebuah studio penerbitan berita TV berdefinisi tinggi yang mampu memberikan kualiti siaran digital sepenuhnya. Fasiliti ini sudah mula beroperasi pada 1 April 2021. Dari segi teknikal, kita dah banyak berubah dari analog ke digital. So dari segi peralatan-peralatan pun yang kita terima semasa kompleks baru ni pun kita dapat keseluruhan adalah barang baru. Dengan kemudahan yang disediakan, bilik editing pun ada, segala macam ada, dan peralatan pun juga peralatan yang baru, lebih canggih, lebih memudahkan proses kerja kita.
penghargaan ataupun satu kebanggaan lah kepada warga Plus FM kerana dengan terbinanya bangunan baru ini dan juga dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang terkini, saya harapkan segala maklumat dapat disampaikan dengan lebih berkesan, menarik dan memenuhi keperluan ataupun cita rasa pendengar di luar sana lah. Penyediaan sebuah kompleks baharu ini juga selaras pembaharuan yang dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Multimedia bagi menyediakan prasarana lengkap kepada Jabatan Penyiaran seluruh negara. Ia juga bagi mengekalkan RTN sebagai saluran penyampaian maklumat yang sahih dan tepat dengan gabungan prasarana terkini serta pegawai yang berkemahiran dan berpengalaman dalam bidang penyiaran. Selaras dengan itulah, perasmian kompleks penyiaran polis oleh Raja Polis Tunku Said Sirajuddin Jamalullah bermulanya secara rasmi pengoperasian sebuah kompleks serba lengkap untuk penyiaran negara. Wan Azli Wancik, RTM. Edisi Sukan malam ini membawakan perkabaran gembira dari Jepun. Bersama Syairul Islam. Silakan Syairul. Terima kasih. Langkah cemerlang pemain negara. Apa sudah jadi dengan Selangor FC? Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syahrul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Kita mulakan dengan Sukan Badminton. Pemain muda lelaki negara Eng Ziong memulakan kempen di Kejuaraan Dunia 2022 di Jepun dengan bergaya apabila menyingkirkan juara Masters Malaysia dari Indonesia, Chico Aura Dwi Widoyo di pusingan pertama. Ini kemenangan kedua berturut-turut Ziong selepas mengalahkan Chico ketika cabaran antarabangsa Indonesia pada tahun 2019. Pemain berusia 22 tahun itu menampilkan aksi cemerlang untuk menewaskan lawannya di ranking ke-35 dunia tersebut dengan straight set 21-16, 21-10. First, I think I can get into this World Championship is a bit lucky. Yeah, so I hope I can take this opportunity to play well in this World Championship. I think I'll just try my best, for every single point. Esok Ziong yang memenangi pingat perak di Sukan Commonwealth 2022 Birmingham akan turun menentang pemain Thailand Sittikom Thammassin di pusingan kedua. Dalam pada itu, seorang lagi wakil perseorangan lelaki negara, Liu Darren, terpaksa pulang awal selepas tewas di tangan pemain nombor 1 dunia, Victor Axelsen dari Denmark. Darren tewas straight set 16-21, 12-21 dalam pertarungan selama 42 minit. Dalam hari itu, jago badminton negara Li Zijia turut memulakan kempen di kejuaraan dunia dengan langkah kanan. Pemain ranking kelima dunia itu layak ke pusingan kedua selepas menang mudah ke atas pemain Perancis Bryce Levedes 21-9 dan 21-13. Zijia sebelum ini menarik diri daripada Sukan Commonwealth 2022 bagi memberi fokus kepada kejuaraan dunia. Pemain berusia 24 tahun itu mempamerkan aksi penuh bertenaga ketika mendudukkan lawannya di ranking ke-40 dunia itu dengan mudah 21-9 di set pertama. Zijia kemudian terus mendominasi set kedua dengan kemas dan meskipun cuba diberi tentangan oleh Levedes, namun ia masih belum cukup untuk menghalang pemain kelahiran Kedah itu untuk menutup permainan dengan kejayaan 21-13. Selepas ini, dia dijadual berdepan pemain dari Portugal, Bernardo Attilano di pusingan kedua. Baik, kita beralih ke bola sepak. Ketua Jurulatih sementara Selangor FC, Nizam Jamil, berharap para peminat terus memberi sokongan tidak berbelah bagi kepada pasukannya yang kini bergelut dengan prestasi yang tidak menentu dalam saingan Liga Super. Selepas ketiadaan bekas pengendali Michael Faterburner, Selangor masih gagal merekodkan sebarang kemenangan apabila tewas kepada Terengganu minggu lalu dan kali ini tunduk 0-1 kepada PJ City FC semalam.
Pada aksi Stadium MBPJ itu, Selangor terpaksa pulang dengan tangan kosong selepas Darren Lock meledakkan gol kemenangan PJ City pada minit ke-59. Ini kekalahan keempat berturut-turut The Red Giants sekaligus menimbulkan kemarahan penyokong setia mereka terhadap kualiti pasukan yang pernah bergelar juara Piala Malaysia sebanyak 33 kali itu. Kami perlukan sokongan untuk berada seperti di rumah kan. Actually dah 2 game kita ada di away sebenarnya. Saya faham reaksi penonton, tapi dia boleh komen, dia boleh bagi apa reaksi yang berbeza, tetapi sedikit sokongan untuk kita dah memadai sebenarnya. Sedikit sokongan. This team ada potensi, this team ada watak, tapi kita perlukan penyokong untuk menyokong kita. Sementara itu, Ketua Jurulatih PJ City P. Mania meluahkan rasa puas hatinya terhadap persembahan anak buahnya. Of course, kalau kita nampak kita draw 7 perlawanan, sepatut 7 perlawanan itu 2-3 perlawanan sepatut kita menang, tapi kita tak menang. Tapi kita bermain dengan pasukan Selangor, which I think one of the best team dalam Liga Malaysia, and kita dapat 3 poin, kita rasa begitu banggalah. Keputusan itu menyaksikan Selangor menghuni tangga ke-9 selepas hanya mengumpul 16 mata daripada 15 perlawanan, manakala PJ City naik ke tangga ke-10 dengan 16 mata. Sementara itu, Terengganu TFC menyekat hasrat Seri Pahang untuk melebarkan rekod tanpa kalah kepada 6 perlawanan selepas menang tipis 2-1 pada pertembungan di Stadium Darul Makmur. Beraksi di laman sendiri, skuad Tok Gajah yang merekodkan 4 kemenangan dan 1 seri dalam 5 aksi terakhir berada di depan menerusi penyudah Manuel Hidalgo pada minit ke-47. Bagaimanapun, TFC bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-73 hasil jaringan Habib Harun sebelum Petrus Sitambi meledak gol kemenangan skuad penyu pada minit ke-87. Selepas 16 perlawanan, TFC kini di tangga keempat dengan 26 mata, sementara Seri Pahang yang telah mengharungi 17 aksi berada di kedudukan kelima dengan 21 mata. Baik, sementara itu dalam aksi Liga Premier, Perak FC gagal memanfaatkan peluang beraksi di laman sendiri selepas tewas 1-3 kepada skuad projek FAM MSN di Ipoh. Kekalahan tersebut sekaligus menutup peluang skuad The Boss Gaurus untuk beraksi dalam saingan Piala Malaysia tahun ini. Pada aksi, skuad projek FAM MSN memperoleh jaringan menerusi Amirul Akmal Safari Nizam pada minit ke-42, Izzat Zikri Izziruddin minit ke-56 dan Faris Izdiham Awang Kecik minit ke-60. Manakala gol sanggup hati tuan rumah hadir menerusi Stipe Plazibat pada minit ke-6. Pengendali Perak, Yusri Ceklah mengakui ketiadaan beberapa pemain utama akibat kecederaan dan penggantungan memberi kesan kepada persembahan pasukannya. Kita kehilangan banyak players yang mampu memberikan impact dalam perlawanan, dan bagi saya take the blame pada semua. Bukan niat untuk nak rehatkan siapa-siapa. Sebenarnya mungkin kita tak pernah keluarkan kenyataan tentang kecederaan pemain. Tapi walaupun pilihan yang macam mana sekalipun, kita seharusnya berasa malu dengan kekalahan yang tak seharusnya diterima oleh kita, terutama bertemu dengan pasukan skuad projek. Reaksi berbeza pula dinyatakan pengendali skuad projek FAM MSN, Hassan Sazali Waras. Saya sendiri rasa bangga dengan persembahan yang telah dilakukan oleh pemain-pemain, di mana daripada kefahaman taktikal yang saya sampaikan kepada mereka, mereka adapt dengan begitu cepat untuk memenangi pada perlawanan pada malam ini. Even pasukan tengah down 1-0, tapi mereka still ada sifat untuk bermain. Sementara itu, pendahulu Liga Premier Kelantan FC terlepas 3 mata daripada genggaman apabila diikat 2-2 oleh TFC 2 di Stadium Sultan Muhammad keempat. Kelantan bermula baik dengan mendahului 2-0 menerusi jaringan Nur Syamil Abdul Ghani pada minit ke-5 dan Zulfahmi Abdul Hadi minit ke-12. Namun Wan Fazli Wan Ghazali menjadi duri dalam daging selepas meledak 2 gol buat TFC 2 pada minit ke-33 dan
dan ke-39 sekaligus mengikat kedudukan sehingga wisel penamat. Kelantan bagaimanapun masih kekal mendahului Liga dengan 36 mata, manakala TFC 2 di tangga ketiga dengan 30 mata. Dalam hari itu, Johor Darul Takzim JDT 2 berjaya menewaskan PDRM FC 3-0 dalam aksi di Stadium UiTM Shah Alam. Jaringan Feroz Baharudin pada minit ke-9 dan dua jaringan Darul Syam pada minit ke-10 dan ke-67 sudah cukup untuk membantu JDT 2 membawa pulang 3 mata. Kejayaan itu menyaksikan mereka kini berada di tangga kedua dengan 33 mata, 3 mata di belakang pendahulu Kelantan yang lebih satu perlawanan, manakala PDRM pula kekal di tangga ke-6 dengan 21 mata. Saudara, paparan itu mengakhiri edisi Sukan 22 Ogos 2022. Saudara, saksikan kegemilangan Sukan Malaysia Sukma ke-20 bermula 16 September ini hanya di RTM sebagai rakan penyiar rasmi #Demi Malaysia. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Wanita tempatan yang fasih berbahasa asing tarik perhatian. Kita saksikan dalam #. Fasih bertutur bahasa Jepun dan bahasa Inggeris. Kebolehan pekerja pembersihan ini mungkin jarang-jarang dapat kita jumpa. Difahamkan, wanita ini berbual mesra dengan beberapa delegasi dari Jepun yang melawat Masjid Negara. Video ini dikongsi Hanafi Damahuri menerusi Facebook. Sangat menyedihkan apabila wang simpanan rosak dimakan anai-anai. Momen sesalan ini dikongsi seorang wanita kerana wang yang disimpan di rumah rosak teruk. Tanpa mendedahkan jumlah kerugian yang dialami, ia melibatkan wang kertas not RM50 dan RM100. Lain kisahnya di Bandar Puerto Princesa, Filipina. Seorang penghantar barang ditahan polis kerana membawa pembonceng yang tidak memakai topi keledar. Namun apa yang menjadi perhatian, pembonceng merupakan sebuah patung. Ketika ditahan, penunggang motosikal dalam perjalanan menghantar patung berkenaan kepada pelanggan. Berita Perdana 22 Ogos 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Ya, semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang dengan itu. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.